bahasa Melayu didaulatkan, dihormati. Lebih 100 badan ataupun institut pengajian tinggi di seluruh dunia, baik di Amerika. Bahasa Melayu Malaysia yang sangat dibangga-banggakan para profesor-profesor Malaysia, yang katanya telah tersebar ke persada dunia. Akan tetapi sangat tidak ada nilainya sama sekali di negara Malaysia. Untuk apa membanggakan bahasa Melayu yang katanya sudah mendunia, tapi tidak ada gunanya di negara yang membanggakan bahasa Melayu itu. Lagi pula, yang mereka bangga-banggakan itu sebenarnya adalah bahasa Indonesia. Bahasa Melayu telah gagal bermartabat di negara Malaysia, karena warga Malaysia sangat mengagumi bahasa Inggris. Bahkan bahasa Inggris seakan-akan berkombinasi dengan bahasa Melayu. Hal hasil akan menjadi tidak jelas dalam penggunaannya. Mau menggunakan bahasa Melayu, atau bahasa Inggris, sungguh tidak jelas tujuannya. Karena Malaysia memiliki program untuk memartabatkan bahasa Melayu, maka seharusnya warga Malaysia ikut turut serta membantu, dengan cara menggunakan bahasa Melayu dalam kesehariannya. Warga Malaysia menyalahkan para pengemban program bahasa Melayu, dan para pakar bahasa Melayu Malaysia menyalahkan para tokoh politik kerajaan Malaysia. Para tokoh politik pun menyalahkan warga Malaysia. Mereka seolah-olah saling melempar-lempar kesalahan. Yang salah siapa? Siapakah yang harus disalahkan? Begitulah negara Malaysia, dengan segala permasalahan dalam memartabatkan bahasa Melayu, yang tak pernah kunjung selesai. Jadi, bagaimana bahasa Melayu dapat digunakan sebagai bahasa kedua ASEAN, sedangkan di negara yang mengajukan bahasa Melayu, tidaklah mampu menggunakan bahasa Melayu dengan baik dan benar. Bahkan bahasa Melayu seakan-akan tak ada artinya di negara Malaysia. Perkataan Melayu, hanyalah sebatas slogan saja, untuk tampak terlihat besar dan bisa untuk dibangga-banggakan, sebagai kaum Melayu Malaysia Sang Mahawangsa. Yang amat sangat tergila-gila dengan slogan kemelayuannya. Bahkan demi membesarkan nama Melayu, Profesor kaum Melayu Malaysia, sampai-sampai memelayukan wilayah atau daerah, serta kaum yang bukan Melayu. Kalau pergi sekolah pun kita ada MBM, MBI. Kita akan mempertabatkan bahasa Melayu. Nilam kita pun ada tokoh nilam bahasa Melayu, bahasa Inggeris. So saya rasa benda tak terlambat. Kita boleh pupuk dari kecil. Macam dipupuk daripada orang kecil. Mungkin start diorang pegang gadget ataupun daripada percakapan rumah, seisi rumah. So kita boleh, benda tak lewat lagi sebab mungkin ada masa yang panjang lagi untuk kita mempertabatkan bahasa Melayu kita betul-betul di atas. MBM ni satu projek yang gagal Salah cikgu ke, salah KPM ke, salah pelajar sendiri ke? Salah KPM. Sebab dia tak menekankan betul-betul. Cuba kalau dia menekankan benda tu. MBM, MBI kita kena ikut ni. Apa yang MBM serta maksud dia kan, mempertabatkan. So kena ikut lah. Bukan diorang buat macam buat ni kan, lepas tu tak jadi. So salah dia orang lah. Kita tak boleh salahkan cikgu, tak boleh salahkan murid-murid. Sebab kita just follow daripada atas. Dia suruh buat dia, kita buat dia. Meratabatkan bahasa Melayu di luar Malaysia, kita sepatutnya memantapkan dan menguatkuasakan penggunaannya dalam negara kita terlebih dahulu. Maklumlah sebab bilangan tinggi rakyat negara kita ni ada yang tak selesa dengan bahasa kebangsaan sendiri. Jadi dikatakan kita terlalu taksub. Kita terlalu taksub nak memartabatkan bahasa Melayu sebagai bahasa kedua ASEAN, sehingga kan kita lupa yang sebenarnya masih ada lagi ramai sangat rakyat yang masih belum menggunakan bahasa Melayu dalam percakapan seharian lah. Sebab mostly kan kalau kita tengok ramai yang dekat biasanya dekat bandar lah, macam KL, Putrajaya ke bandar-bandar besar, biasanya mereka menggunakan bahasa Inggeris sebagai bahasa pertuturan seharian. Jadi benda ni menjadi kekangan lah untuk kita menjadikan rakyat di negara kita ni semuanya patuh kepada satu bahasa saja. Memanglah kita menggunakan banyak bahasa, tapi bila kita menggunakan banyak bahasa tu bukan satu tiket untuk seorang rakyat Malaysia untuk tidak menggunakan bahasa Melayu dalam kehidupan seharian. Dan ada buktinya banyak. Saya pernah tengok live lah dekat Facebook. Anak dia bertutur dalam bahasa Inggeris dan mak dia cakap Melayu lah biasa. Lepas tu ada komen daripada netizen
dia macam mengata dekat anak dia, tapi anak dia tak tahu sebab anak dia tak faham bahasa Melayu. Nampak tak dekat situ? Sebenarnya anak dia tu bukanlah mereka tu menuntut dekat luar negara, tak. Dia duduk dekat Malaysia saja, tapi tak faham bahasa Melayu. Macam mana kita nak jadikan bahasa Melayu sebagai bahasa kedua ASEAN, sedangkan rakyat di negara kita sendiri pun tak tahu, tak fasih, tak mahir menggunakan bahasa Melayu. Jadi saya rasa untuk menjadikan bahasa Melayu ni diangkat sebagai bahasa kedua ASEAN, banyak sangat usaha yang perlu pihak kerajaan lakukan. Macam yang Atira cakap pun, banyak sangat kita kena cari usaha-usaha baru. Mungkin kata tak cukup lah kalau dalam bahasa pustaka saja yang berusaha untuk meningkatkan bahasa, memperkenalkan bahasa dan budaya dekat orang lain. Tapi kita sendiri sebagai rakyat Malaysia, apa usaha kita? Di negara asing, bahasa Melayu didaulatkan, dihormati. Lebih 100 badan ataupun institut pengajian tinggi di seluruh dunia, baik di Amerika Utara, di Rusia, di Asia Tengah, ya, di Eropah, di Asia Timur, dan sekarang di negara Republik Rakyat China sudah ada 16 buah universiti yang menawarkan program ijazah bahasa Melayu selama 4 tahun. Jadi artinya keharuman bahasa Melayu di peringkat dunia ini juga kadang-kadang menimbulkan kemusykilan kita kepada Datuk kepada Perkhidmatan Dr. Jessica, mengapa kira-kira di negara kita sendiri bahasa Melayu seolah tidak dianggap mampu, tidak ampuh untuk menjadi bahasa ilmu tinggi, walhal pada tahun 83 sudah ditetapkan bahasa Melayu dah mula menjadi bahasa pengajian ilmu tinggi. Dan kita tahu ya bahawa sekarang ni melebihi 300 juta orang malah akan lebih berkembang sekaligus mengembalikan zaman kegemilangan lingua franca tadi dalam penggunaan bahasa Melayu. Dan saya nak rujuk semula kepada Profesor Emeritus Datuk Dr. Nik Safia Karim mengatakan bahawa bahasa yang tersebar luas itu sangat penting untuk kita lihat jumlah penutur, untuk kita lihat sebagai penghubung kepada institusi pengajian yang digunakan sebagai satu daripada bahasa perhubungan yang penting untuk kita melihat adanya pertemuan rasmi dengan adanya bahasa tahap ASEAN dan menjadi satu daripada di pertubuhan bangsa bersatu yang perlu kita martabatkan bahasa Melayu. Dan juga kalau kita itu bisa melihat bahawa kita kembali sejarah memang telah wujud ya begitu pentingnya di persada dunia. Kita harap sekarang ni terus kita martabatkan bahasa Melayu. Baiklah, saya katakan tadi bahawa kita menjuruskan perhatian kepada keperluan mengangkat bahasa Melayu di peringkat dunia atau persada dunia dalam zaman yang serba mencabar, dalam zaman globalisasi, dalam zaman dasar langit terbuka, dalam zaman dunia tanpa sepadan, maka ini cabaran-cabaran besar. Dan Dr. Tri, kalau kita tengok, maksudnya kalau kita nak lihat tentang kesungguhan, kita tidak mahu hanya melihat kesungguhan cendekiawan, pemimpin-pemimpin hanya dari indahnya hanya di bibir, tetapi haruslah diterjemahkan melalui perbuatan, kesungguhan dan menjadi iltizam untuk semua pihak untuk memartabatkan bahasa Melayu di persada dunia sebagaimana hasrat daripada Datuk Zainal dan juga Dr. Jessica. Dan kalau kita lihat hari ini di Malaysia umpamanya masih lagi ada program-program rasmi kerajaan masih lagi menggunakan bahasa Inggeris walaupun bahasa Inggeris bahasa kedua, tetapi tidak memartabatkan bahasa kebangsaan, bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi, yang mana kita lihat kebanyakannya dokumen-dokumen surat dan juga maksudnya penyataan adalah di dalam bahasa Inggeris, yang mana kalau kita lihat juga kalau adanya iltizam itu sejak daripada merdeka, haruslah hari ini kita dah gunakan secara 100%, tetapi ini tidak berlaku. Dan tak perlu pergi jauh, Wak Ima, sewaktu saya berada di Kementerian Pelancongan juga begitu juga. Kita sedangkan walaupun hanya ada seorang, dua saja, walaupun dalam convention ataupun dalam satu program rasmi kerajaan hanya 1-2 duta yang duta kita, tetapi bahasa yang digunakan adalah bahasa Inggeris. Sedangkan keseluruhannya hampir 98% yang mendengar ucapan pada ketika itu adalah orang kita, orang Malaysia. Jadi bukan itu saja, tetapi kalau kita lihat ianya sejak daripada 10 tahun merdeka, ianya telah menjadikan bahasa Inggeris juga dah dimasuk, dah dicanangkan.
di dalam pentadbiran kerajaan. Jadi saya melihat bahawa perlu ada kesungguhan, bukan hanya daripada pihak kecendiakawan, tetapi harus digarapkan dengan orang cakap dengan izin political will untuk kita menyatakan keseriusan kita untuk menjadikan bahasa Melayu itu. Kalau kita nak jadikan di peringkat dunia, kita dulu yang harus memperkasakan. Sebenarnya untuk kita memartabatkan bahasa Melayu hari ini cukup besar cabarannya nak dibandingkan 10-20 tahun yang dulu, sebab dah semakin ringkas lagi dah bahasa yang kita gunakan, dan bukan setakat anak muda saja, tapi telah pun menjangkiti warga yang mantan muda, sebagaimana yang telah disebut oleh Datuk Seri bin tadi. Dan ini adalah satu perkara yang menakutkan. Hari ini yang muda pula yang menunjuk arahnya untuk menjadi seberingkas, dan mereka merasakan bahawa kalau mereka berbahasa Melayu, mereka malu. Jadi dah sampai ke tahap begitu. Jadi ini tidak wajar. Sebab itulah sebagaimana yang dinyatakan oleh Datuk Zainal tadi, mahkota bahasa itu adalah umpamanya mahkota. Kalau mahkota kita ini tidak jaga, maka akan hilanglah jati diri, dan kita dah nampak dah tu, dah terhakis sedikit demi sedikit. Dan hari ini apa yang tinggal? Hanya yang tinggal ni yang inilah.